Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, kita malam ini alhamdulillah dapat kuliah di sini. Cuma ada beberapa orang jemaah kita yang tak boleh nak mai. Dia pun tak mau mai. Dia kata parking payah parking kan. Kita nak kena buat inisiatif tambak laut ni kan. Ada yang mai 2 kali, dia kata dia mai dia pusing tak ada dia balik. Tak apa, boleh pahala nak mai. Sekurang-kurangnya ada niat kan. Orang yang ada niat ni Nabi kata dia dapat sebagaimana yang orang buat dapat. Sekiranya dia terhalang untuk buat sebab ada masalah. Nabi kata orang yang dia niat untuk bangun malam kemudian dia tertidur, Allah Ta'ala tidurkan dia dan dia bangun keesokan pagi, ditulis baginya pahala penuh qiyamul lail walaupun dia tak bangun sebab dia ada niat. Orang yang ada niat untuk salat di masjid jamaah kemudian terhalang oleh sebab keuzuran masalah, walaupun dia salat di rumah tetapi pahalanya adalah pahala jamaah. Orang yang memang duk jaga salat jamaah, dia salat di rumah kerana sakit atau ada orang mai di rumah dia ke ada masalah, dia salat di rumah, dia tak mai di masjid kerana ada halangan, dia ada niat, dia ada keinginan itu. Kata Nabi, pahala dia pahala jamaah. Orang yang telah pasang niat ini ada usaha ke arah itu kan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kata man hamma, sesiapa yang ham ni dia bukan niat lagi, dia baru ada keinginan untuk buat benda tu. Falam ya'malha, dia tak buat. Dia ada niat, kecenderungan dia tak buat. Falam ya'malha, dia tak amal bagi benda tu, dia tak buat lagi benda tu. Kata Nabi, ditulis baginya satu pahala. Kalau dia buat, Tuhan balas dengan 10 kali pahala. Tetapi kata para ulama, bila mereka mensyarahkan hadis itu, niat ataupun keinginan itu mestilah dibuktikan dengan usaha. Mana kalau duduk tersandar di rumah, dia kata aku bimayang masjid, aku ni kalau boleh pergi mengaji kot. Dia duduk tersandar dan dia duduk meratuh ataupun dia duduk sebut niat-niat dia, yang tu dia tak termasuk. Orang yang ada usaha nak pi dan dia telah buat benda tu kan. Orang yang nak bangun malam, dia tidur awal, dia kunci jam, dia buat usaha-usaha itu, dia tak bangun, dia dapat pahala qiyamul lail. Tuhan tulis Allahu Akbar. Dalam Islam ni untuk kita memperolehi pahala cukup mudah. Untuk kita dapat dosa cukup susah. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tu Nabi kata, sesiapa yang ada keinginan untuk melakukan dosa, dia tak buat, dia tak melakukan apa yang dia ingin buat, dosa itu ditulis baginya pahala.
Bagaimana Nabi menggambarkan orang yang niat untuk buat jahat, dia tak buat, dia niat untuk buat benda yang tak elok, ditulis baginya pahala. Dalam Islam, orang yang niat untuk buat jahat, dia dapat pahala. Hadis sebut macam tu. Tapi para ulama bila mereka bahas apa maksud Nabi niat jahat dapat pahala, kalau begitu kita duduk di rumah kita niat jahat, niat mencuri ke, bunuh orang ke apa. Kata para ulama, maksud Nabi orang yang niat jahat dan dia tidak falam ya'malha, dia tak buat benda itu, dia boleh pahala. Dalam kes satu orang niat nak buat jahat, kemudian dia rancang benda tu, dia mulakan langkah untuk buat benda tu, kemudian dia berhenti, dia tinggal, dia tak buat kerana dia takut pada azab Allah. Dia boleh pahala kerana dia tinggal benda itu kerana Allah. Dia lain pula dengan orang yang dah niat nak buat jahat, pergi tengah jalan kereta mampu, dia kata sayuk pintu sebadan pun tutup, dah petah balik. Yang tu boleh dosa, pasal dia tinggal bukan kerana Allah. Yang Nabi kata orang niat jahat, nak buat jahat, dia boleh pahala, adalah orang yang niat jahat, dia tinggalkan perkara itu di tengah niat dia itu nak buat tu kerana Allah, dia boleh pahala. Banyak benda yang kita nak buat jahat, kemudian ada tanda-tanda yang Allah bagi menyebabkan kita terhenti daripada nak buat benda tu. Bila kita tinggal benda tu, kita tinggal kerana Allah, kita boleh pahala, walaupun asalnya kita niat untuk buat jahat. Disebab itu dalam Islam ni mudah untuk boleh pahala dan susah untuk dapat dosa. Okey tuan-tuan, itu sikitlah untuk tuan-tuan yang main di sini boleh pahala lebih lah kan. Yang tak main tapi ada usaha dan niat dia nak main, dia boleh pahala insya-Allah. Tapi kalau masjid yang boleh parking, senang parking pun duk niat juga tak ada ya. Malam ini kita nak bincang satu tajuk yang penting. Dalam dunia ni yang kita hidup hari ini, kita menyaksikan banyak benda pelik berlaku. Banyak benda pelik berlaku. Tambah akhir zaman ini, benda-benda yang luar biasa, yang menyalahi adat, yang pelik, ajaib, banyak berlaku. Tempat-tempat yang tak pernah turun salji, turun. Tempat-tempat yang tak pernah sejuk, sejuk. Tempat-tempat yang tak pernah panas, panas. Macam-macam lagi. Tetapi bagi orang Islam, benda itu tak pelik, kerana Allah boleh melakukan apa sahaja yang dia nak. Sebagaimana yang Allah selalu sebut dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu bagi tiap-tiap sesuatu dia berkuasa, qadir. Kan salah satu daripada nama Allah Al-Qadir. Kita ni Abdul Qadir. Kan Qadir. Kita ni Abdul Qadir. Maksud itu bukan Qadir, Qadir. Maknanya hamba kepada Tuhan yang maha berkuasa, Qudrah. Sebab itu orang Islam bila dia lihat suatu fenomena, satu benda, situasi yang pelik pada pandangan manusia, benda yang luar biasa, bagi dia Tuhan boleh melakukan benda itu. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan mengkehendaki sesuatu itu berlaku, dia boleh berlaku. Dia kata jadi, jadi. Tidak ada siapa pun yang boleh menghalang, dan tidak ada siapa pun yang boleh untuk menyekat daripada jadi. Ketika itu, apabila Zakaria, Nabi Zakaria alaihi salam, Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia, dia mandul kan? Bukan mandul, lambat boleh anak. Zakaria dan isteri dia. Bila
Allah Ta'ala hantar malaikat untuk pergi bagi tahu Nabi Zakaria bahawa Allah akan memberikan anak pada dia. Dia jawab balik. Dia kata, macam mana aku nak boleh anak? Aku seorang yang tua, dan isteriku wa imra'atu akir, perempuan yang mandul. Aku ni dah tua, bini aku pula mandul. Nak boleh anak aku mana? Jangan main-main. Banyak orang tua-tua Nabi Zakaria kan? Allah bagi tahu bahawa dia boleh melakukan apa yang manusia tak sangka. Kisah Maryam, bila malaikat pergi bagi tahu Allah Ta'ala akan menganugerahkan Isa, apa dia kata? Bagaimana untuk aku mengandung walam yamsasni bashar, walhal aku belum disentuh. Sentuh, mana sentuh tu bukan sentuh ni jima', tapi Quran tak pernah guna perkataan jima' dalam Quran. Sebab itu ada ulama tafsir, sentuh itu jima', itu wujudnya khilaf berkaitan dengan batal tak batal sentuh wanita wuduk itu. Kerana dalam Quran Allah tak pernah menyebut perkataan jima', tapi bila Quran nak sebut tentang hubungan suami isteri, jima', Quran akan gunakan istilah sentuh. Sebab itu ada ulama tafsir seperti sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, WVY 7109 RK 4958. Ni menghalang kenderaan. Kita berhenti tak mana? Sentuh. Maryam kata, walam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh oleh lelaki. Bagaimana untuk aku mengandung? Kemudian Allah sebut dalam Quran, dia boleh buat apa yang dia nak. Salah satu daripada mukjizat yang Allah Ta'ala berikan, ataupun benda yang Allah Ta'ala tunjuk pada kita luar biasanya, apa dia? Ada dalam hadis menyebut tentang bolehnya bayi bercakap. Budak yang baru dilahirkan itu diizinkan oleh Allah untuk berkata-kata. Ini sesuatu yang luar biasa, kerana pada kebiasaan, adat atau sunnatullah ini maknanya ketetapan Allah. Pisau memotong, api membakar. Kita ambil pisau, hirit, luka, itu sunnatullah. Ambil pisau, turik, tak luka, itu pelik. Cucuh api, terbakar, pegang, panas, itu sunnatullah. Ketetapan Allah, ketentuan Allah, peraturan Allah. Masuk dalam api, tak terbakar, itu pelik. Sebagaimana Ibrahim ketika mana dicampakkan ke dalam api tak terbakar, mukjizat. Tapi orang kita campak dalam api tak terbakar. Itu nanti kita tengok. Nanti kita tengok sama ada mukjizat ataupun lain daripada itu. Maka malam ini kita nak tengok sedikit, kita nak dengar. Tepi-tepi pantai ni tak boleh kuliah berat-berat, dia kena kuliah santai, angin sepoi-sepoi bahasa. Kita nak tengok hikmah, kebesaran Allah di sebalik kisah bayi bercakap. Dan kita ambil cerita ni dari mana-mana tuan-tuan. Ni tuan-tuan keluar dari masjid, nak jumpa orang di kedai Kuala Perlis apa semua, ustaz cerita bayi bercakap. Dia kata banyak. Dia kata banyak tu dengar. Yang ni kita ambil dalam hadis, bukan dalam mastika. Bagi clear, tengah bagi cermat. Kita jangan duk kita, aku pun tak tahu tapi pasal mastika, aku pasal mastika. Ini bukan tanah kubur. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Muslim. Kita nak dengar cerita ni walaupun pelik tetapi benar. Sebab ada hadis-hadis yang memang pada akal manusia tak boleh masuk. Antaranya hadis lalat.
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis lalat yang tuan-tuan bisa dengar. Kata Nabi SAW, apabila jatuh lalat di dalam minuman kamu, hendaklah kamu celup lalat itu sehingga ke dasarnya, celup. Kemudian angkat, buang. Bukan celup kemudian minum. Tak. Tekan, tenggelam dia, angkat, buang. Kalau kita dengar, kalau kita fikir sepintas lalu, apa petua merepek ni? Duk mengarut apa ni? Hatakan lalat mai hurung, bukan terjun dalam tu, baru hurung pun kita dah tak minum. Baru hurung kita order lain lah. Ini tiba-tiba Nabi suruh jatuh, tekan masuk, minum. Orang beriman tuan-tuan, dia mendahulukan wahyu daripada akal. Itu bezanya. Sebab Nabi kata di sebelah sayap itu ada racun dan di sebelahnya ada penawar. Benda ni biasa dalam hidup kita tuan-tuan. Banyak benda yang kita tak suka, tetapi ia baik untuk kita. Betul tak? Kita tak suka tapi dia baik untuk kita. Dan banyak mana benda yang Tuhan sebut dia yang kita suka tapi dia tak baik untuk ubat misalnya. Benda yang kita tak suka, benda yang kita tak boleh makan, pahit, sakit, tetapi dia baik untuk kita. Yang Quran kata wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Satu benda yang tuhibbu syai'a, satu benda yang kamu suka, kamu ingin, tetapi kata Quran wa huwa syarrul lakum, dia buruk untuk kamu. Wa asa an takrahu syai'a, dan banyak benda yang kamu tak suka, tapi Quran kata apa? Wa huwa khairul lakum, dia baik untuk kamu. Banyak benda yang pelik pada akal. Hadis ini ditolak oleh bukan orang lelaki-lelaki. Salah seorang mengajar di tempat saya belajar, dia tolak hadis ni. Dia kata hadis ni mengarut, tak boleh pakai. Mana ada lalat ada ubat? Lalat ni penyakit. Bila kita mendahulukan akal kita. Cerita Juraish, tuan-tuan bisa dengar. Dalam hadis sebut ada 3 manusia yang Allah Ta'ala izinkan dia untuk bercakap ketika kecil. Dalam hadis Muslim, sebagaimana kata Abi Hurairah radhiyallahu an, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah, Isa bin Maryam wa sahibu Juraish. Tidak ada manusia yang boleh bercakap ketika berada di dalam buaian. Ni duit budak-budak ni, bukan duit orang tua-tua. Dia orang tua-tua tu bercakap banyak lah. Dia budak-budak. Tidak ada yang boleh bercakap. Lam yatakallam fil mahdi. Mahdi ni maknanya buaian. Buaian. Melainkan 3. Dalam hadis ni Nabi sebut 3. Yang pertama, Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Ini disebut dalam Quran ketika mana orang mentokmah, menfitnah mak dia Maryam, Allah izinkan Isa untuk bercakap. Ketika itu dia masih lagi budak. Sebab itu budak-budak ni ada benda yang biasa. Dia keluar mai dia teriak, itu biasa. Tapi kalau dia keluar mai dia tak teriak, itu pelik. Sebab tu doktor bila budak tu keluar teriak, dia lega. Tapi kalau keluar tak teriak, dia akan buat bagi teriak. Boleh jadi mati, boleh jadi bisu. Nampak? Budak bila keluar mai merah lagi, benda yang biasa tak boleh bercakap lah kan. Boleh keluar, Assalamualaikum, terima kasih, tolong pesah elok ni bagus. Demam doktor, beriman, yang kafir masuk Islam. Biasa.
Yang kedua kata Nabi, wasahib Juraish, budak dalam kisah Juraish. Yang ketiga kita akan sebut nanti dalam kelas yang akan datang. Malam ni kita nak bincang tentang Juraish. Ada yang biasa dengar, ada yang belum dengar, ada yang pernah dengar, kan? Cerita apa Juraish ni? Wa kana Juraish rajulan 'abidan fattakhadha sawma'atan fakana fiha fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Juraish ni seorang 'abid. Dia ada dua, satu 'abid, satu 'alim. Beza. 'Abid orang yang kuat beribadah, orang bagus. Orang Kelantan kau juru, orang juru. Budak ni juru, bagus. Bukan jurui, juru, orang bagus, orang warak. Satu lagi alim, orang yang berilmu. Dalam masyarakat kita selalu manusia ini tersilap antara orang yang abid dengan orang yang alim. Orang yang abid belum tentu alim. Orang yang alim belum tentu abid. Maknanya apa? Orang yang kuat ibadat, semayang banyak, puasa banyak, baca Quran tak berhenti, masjid tak berhenti, belum tentu alim. Tapi orang kita ni semua sekali dia pukul satu kata, ini tu alim ni, ini alim ni. Baru semayang 5 waktu di masjid, alim, 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 alim. Dia belum tentu alim, dia abid. Dan orang yang alim, orang yang berilmu belum tentu kuat ibadat. Kan? Ustaz-ustaz bukan dia tak tahu semayang jemaah sunnah di masjid, dia tak main. Dia alim. Kan? Ada mufti tak ada janggut. Mufti apa? Mufti tak ada janggut. Dalam hadis berlungguk tentang tuan-tuan tak simpan janggut tak apa. Tuan-tuan bukan mufti ya. Orang akan tengok. Mufti tak simpan janggut berhenti 24 jam. Dia tak tahu ke ada hadis tentang janggut? Dia tahu tapi dia belum buat. Sebab itu dalam hadis bukan puji abid, dia puji alim. Quran tak puji orang yang kuat ibadat, Quran puji orang yang alim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu apabila dia beribadah, ibadah dia akan benar. Tetapi orang yang kuat ibadah, dia tidak berilmu, belum tentu ibadah itu diterima oleh Allah. Nampak? Sebab itu kita kata apa? Bukan work hard tapi work smart. Bukan study hard tapi study smart. Bukan kerja kuat, bukan belajar kuat, tapi belajar dengan cerdik. Orang berilmu dia tak pulun. Orang kata apa? Gila babi lah. Dia tak pulun tak berhenti sembahyang. Pasal apa? Pasal dia tahu ada sembahyang yang muakkad, ada sembahyang yang tak muakkad, ada sembahyang yang besar fadilat dia, ada sembahyang tak besar fadilat dia. Kawan ni pantang
orang kata sembahyang, dia buat. Yang betul tak betul, yang bid'ah tak bid'ah, yang sunnah tak sunnah, yang ada hadis tak ada hadis. Dia pun kata, hang kalau nak turun ke laut buat 2 rakaat. Dia pun buat. Dia tak kira lah janji orang suruh. Kan? Maka sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari, orang alim selamat leher dia. Orang abid putih 2. Nah, hadis Bukhari. Kan cerita satu orang yang bunuh 99 orang. Dia berjalan nak bertobat. Dia tengok kawan tu kuat ibadat, abid lah, hadis tu sebut abid, kuat ibadat. Oh, dia kata dia ni boleh tolong aku kot. Tengok mayang tak berhenti pun semua Dia abid, dia bukan alim. Kau ni pun pergi tanya pedang duk ada lagi, tak tobat lagi, pedang duk ada. Dia tanya, aku dah bunuh 99 orang. Aku nak tanya hang, aku tengok hang bagus mayang tak berhenti. Agak-agak aku nak jadi macam hang, nak tobat ni boleh tak? Kawan ni dia jawab berdasarkan emosi, dia berdasarkan perasaan, nafsu. Dia kata apa? Orang semayang dia hitam tak hitam kau lipat Dia kata apa? Kalau bunuh seorang pun tak ada harapan hang 99. Kalau dia tak tahu, dia sengak sudah. Lebih baik man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah, dia berkata benda yang baik atau dia diam. Tapi dia nak jawab, dia tak tahu, dia nak jawab. Ini yang disebut oleh Nabi Ar-Ruwaybidah. Tahu tak? Ar-Ruwaybidah. Ar-Ruway bodoh bahasa kita. Saya Khamis malam Jumaat ada forum perdana kan, di Siam kot tak silap saya, tapi cakap Melayu. Saya pun terbuka forum perdana, tak tahu channel mana, kelabu sini. Dia salah seorang ahli panel tu ustaz lah, tak apalah ustaz. Yang ahli panel sebelah tu artis. Bagi mereka berlakon sudah lakon, bagi mereka berpeluk, berdrama cukup kot. Takkan sampai dalam forum perdana nak bercakap bab agama pun panggil mereka kot. Ustaz-ustaz habis lain tak ada Yang ni yang Nabi kata Ar-Ruwaybidah, rajulun tafah yatakallam 'anil 'ammah. Manusia yang tidak ahli, yang bukan ahlinya, yang tidak ada ilmu, nak bercakap tentang bukan urusannya. Satu orang datang kepada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi tengah mengajar, dia bangkit daripada jauh. Mata sa'ah, kiamat bila? Nabi mengajar, tak peduli kat dia. Mata sa'ah, dia ulang 2-3 kali. Nabi duk mengajar, tak peduli dekat dia. Dia patah nak balik, dia nak keluar majlis. Nabi kata, "Pemai, idza dhuyyatil amanah fantadhirus sa'ah." Bila dia nak balik, Nabi kata, "Idza dhuyyatil amanah fantadhirus sa'ah." Apabila amanah itu dikhianati, maka kamu tunggulah kehancuran. Sahabat tanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana yang dimaksudkan dengan khianat pada amanah? Idza wussidal amru ila ghairi ahli. Apabila kamu menyerahkan sesuatu urusan itu bukan pada ahlinya. Kan? Orang yang duk biasa belah perut ikan tapi suruh belah perut orang. Kan? Mampu ke mana? Elok-elok dia jawab macam tu, faqatala fakatama mi'ah. Dia kata, alang-alang dah tak boleh bertobat ni dia dah, hang pun buat naik darah aku. Faqatala, bunuh, cukup 100, rekod 100 orang. Lepas tu dia berjalan habis. Dia tak, orang yang bila dia niat betul ni, dia tak berhenti. Kemudian dia jumpa satu orang alim.
Dia tanya, aku dah bunuh 100 orang. Jadi 99 kan. Lepas tu satu orang tu pedang pun duk basah jawab sama. 99 orang baru bunuh 100 orang. Adakah aku boleh bertaubat? Jawapan orang yang ada ilmu ni dia beza dengan orang yang tak ada ilmu. Dia kata apa? Ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apakah yang menghalang hang daripada bertaubat? Jawapan orang yang berilmu itu kemas dengan dalilnya, dengan hujahnya. Dia kata, hang bunuh 100 orang pun, apakah yang boleh menghalang hang daripada Tuhan? Kemudian orang yang alim tu kata, intaliq ila ardin kadha wa kadha fa'budillahi ma'ahum. Orang yang berilmu ni bukan takat jawab hang boleh bertaubat, dia bagi ke jalan keluar. Dia kata, kalau hang betul-betul nak taubat, hang pindah duduk tempat lain, hang pergi duduk beribadah dengan orang lain, hang jangan duduk tani. Kalau hang duduk tani, hang tak akan selesai masalah. Saya nak habaq ya tuan-tuan, beza antara orang alim dengan orang abid. Okey, abid banyak-banyak 36 jam selawat tanpa henti. Abid kan, 36 jam. Saya duk tengok mana-mana kumpulan nak pecah rekod 36 hari tanpa henti. Okey, dia ini kuatnya ibadat Juraisy ni, fattakhadha sawma'a, sehingga dia buat satu pondok khas untuk dia ibadat. Dia buat satu kawasan untuk dia ibadat. Ini cerita dia. Ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang kita tak boleh ikut. Kita adakah disuruh buat satu pondok untuk kita duduk pergi berzikir, duduk pergi wirid? Dah. Nabi SAW tempat dia masjid. Jadi tanya, mana Haji Gani? Dia dah buat pondok satu lah ustaz. Jangan. Haji Gani ahli masjid, ahli sunnah. Kita baik alim terang mana pun, masjid tempat kita. Saya bincang dengan satu orang sufi duduk suluk dalam gua. Dia pun ni pergi suluk dalam gua, pergi duduk dalam gua. Kita tanya dia lah, orang Kelantan, Al-Ghari, orang yang duduk dalam gua. Kita tanya dia, ada dalil ke yang duk pergi masuk, duk bersuluk, duk berzikir dalam gua? Dia kata ada. Dia kata ada. Sunnah Nabi. Wih, hang biar betul. Dia kata sunnah Nabi ustaz, duduk dalam gua. Dia kata, ustaz tak baca ke? Dalam hadis sebut Nabi terima wahyu dalam gua, dan Nabi banyak menghabiskan masa dia dalam gua Hira. Jadi saya ni mutaba'atul Rasul, ikut sunnah Nabi. Saya duduk dalam gua, pokok malaikat turun. Tuan-tuan, ini cara faham dalil tu betul. Memang Nabi terima wahyu dalam gua, Nabi berkhalwat dalam gua, bersuluk dalam gua, tetapi cara penggunaan dalil tu tak betul. Sebab apa? Baca bagi habis. Yang Nabi pergi duduk dalam gua, yang Nabi berzikir dalam gua, beribadah dalam gua tu sebelum jadi Rasul atau selepas jadi Rasul? Sebelum dilantik jadi Rasul, sebelum dia jadi Nabi. Selepas dilantik jadi Rasul, bawa mai satu hadis yang habaq kata Nabi pergi duduk dalam gua. Tak ada. Maknanya benda-benda yang dilakukan oleh Nabi sebelum daripada kerasulan dia, dilantik menjadi Rasul, bukan benda yang kita kena ikut. Yang kita disuruh ikut, disuruh taat, benda yang dia buat selepas menjadi Rasul. Dan selepas dia jadi Rasul, tak ada walaupun satu hadis yang kata dia pergi duduk dalam gua, melainkan kesemuanya di masjid. Jadi tak perlu kita nak pergi buat satu rumah buat semua ni. Cerita ni cerita dalam hadis orang terdahulu. Fa'atathu ummuhu, dia didatangi oleh ibunya, wa huwa yusalli, mak dia mai, dia tengah sembahyang. Mak dia pergi cari dia tengah sembahyang. Faqalat ya Juraish, mak dia panggil dia, ya Juraish.
Ini pun kita nak kritik sikit mak dia. Bukan kritik Nabi, kritik mak dia. Pasal apa? Pasal mak dia tak mulakan dengan salam. Mak dia pergi, ya Juraish. Kita bila pergi rumah orang, kita pergi mana-mana tempat, kita disunahkan untuk memulakan salam. Rumah anak kita pun tak kira kan? Allah bagi salam apa anak saya. Jangan. Anak tak anak bagi salam. Walaupun rumah anak kita, jangan duk celapak masuk dulu tu. Kan? Mentang-mentang rumah anak dia, salam pun tak bagi, kunci duk ada kat dia, buka masuk. Depa mana kita tahu duk buat apa cuti-cuti. Kan? Maka sebab itu Islam ajar kita tak boleh masuk hatta tasta'nisu, sehingga kita minta izin. Ayat tu umum, ahli keluarga kita ke orang luar, kita bagi salam. Faqal, kemudian Juraish dia kata, ya Rabb ummi wa salati. Dia kata, ya Allah, mak aku ke semayang? Mak aku ke semayang? Ulama hadis bincang, Juraish katalah hati ke ataupun dia kata kot luar. Ini ulama bincang. Kan dia tengah semayang, lepas tu mak dia pergi, ya Juraish. Dia kata macam ni, ya Rabb ummi wa salati, keluar. Ataupun dia kata dalam hati. Awak tak dengar dalam hati. Tak dengar dalam hati. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia menyebut tentang hal ini. Dia kata boleh jadi salah satu. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, boleh jadi Juraish cakap keluar. Sekali kita akan bincang tentang fiqh bercakap dalam salat. Sebab Ibn Hajar kata boleh jadi Juraish tu cakap keluar, ummi wa salati. Okey. Ataupun dia boleh cakap dalam. Ibn Hajar kata dua-dua boleh jadi. Saya kita ulas mana yang kuat. Sebab ada orang tanya, boleh tak berdoa dalam bahasa Melayu dalam salat? Sebab ada hadis kata tak boleh bercakap. Kan? Mari kita tengok sekali. Dia kata cakap bahasa Melayu tak boleh ustaz, cakap bahasa Arab tak apa. Macam mana pula? Dalam salat tak boleh cakap, betul tak? Bila tak boleh cakap, cakap bahasa Melayu pun cakap bahasa Arab pun. Kalau kita kata tak dalam salat, kalau kata ya Allah aku sakit gout, bagilah aku lega, batal. Pasal dia bercakap bahasa Melayu. Kalau dia cakap bahasa Arab, ya Rab inni maridtu, ya Allah aku sakit, legakan aku. Tapi bahasa Arab, tak apa ustaz, bahasa Arab tak apa. Double standard lah, bias lah. Tuhan ni tak pilih kata ya, Arab tak apa, Melayu tak boleh. Kalau Hindu makruh. Demam kita kalau dia buat keluar hukum lagu tu. Pasal tu kita bukan bincang bahasa apa, kita bincang hukum bercakap. Kalau seseorang itu kata boleh bercakap tapi dalam bahasa Arab, maknanya boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau dia tak boleh bercakap, whatever bahasa apa pun tak boleh. Ini ulama fiqh bincang. Sebab dalam hadis ada satu orang salat, dia bercakap, Nabi tak tegur dia. Dia bercakap, Nabi tak tegur dia. Tapi kita akan bincang lah, ada perbincangan panjang lah, jangan duk bercakap pula lagi. Udah dah kan bakal, udah dah. Fa'aqbala ala salatihi fansarafat. Maka ini orang alim, dia bukan alim. Apa bukti dia? Dia teruskan salat, dia tak pergi kat mak dia. Ini dalil dia bukan alim. Sebab tindakan dia itu, ijtihad dia itu salah. Sepatutnya dia pergi kat mak dia. Saya akan bincang lah. Sepatutnya dia pergi kat mak dia, tapi oleh kerana dia bukan alim, dia
Sebab orang alim dia tengok dengan orang abid dia tengok dengan perasaan. Wih, semayang Tuhan, mok manusia lepas ni boleh jumpa. Yang duk pergi match celah ni buat apa? Itu perasaan. Tapi agama kata apa? Agama kata mak semayang kemudian, mak wajib semayang sunat. Perbincangan panjang, dalil banyak, tapi kita baca ini ringkas je. Pasal itu tuan-tuan, banyak benda dalam masyarakat kita apabila dia tak mengaji, dia awam, dia tengok benda-benda yang kita buat dengan dalil pelik, dia akan komen kata benda tu tak betul. Contoh, kita mengaji, kita boleh dukung anak dalam sembahyang. Dia duk kata tak boleh dukung anak, bukan kata takat tak boleh dukung anak, bergerak 3 kali pun tak boleh. Sebab tak ada hadis pun. Yang ada hadis Nabi dukung Umamah, dukung cucu dia, cucu ni nak dukung mak apa? 15 dukung ni buat asyik tu kan. Cucu kalau kita dukung mak orang 4-5 tahun kita dukung, 6 tahun kita tak dukung dah, jalan hari ni. Nabi dukung Umamah dalam hadis Bukhari. Tiba-tiba kita dukung budak dan orang abid, orang yang mungkin dia semayang kuat. Dia pelik ajar mana ni, apa ni. Nabi bila dia rokok dia letak, sujud dia letak, lepas tu dia angkat balik. Berapa kali dia bergerak, tapi Nabi buat, ada hadis. Bukan benda tu, benda sapu khuf, sapu stokin pun muka depan metro. Wih, apa ni? Pelik ni. Yang mana ni? Setengah ada satu kes, ada jemaah duduk semayang di satu masjid. Mereka semayang dalam saf tau. Bila habis saf, bila habis jemaah, mereka habis dah semayang. Jadi kawan ini mengaji tak boleh semayang, kena menghadap sutra. Jadi dia pun bila habis semayang tu, dia berjalan lah sikit. Contoh macam dia semayang tu tiang duduk tani, dia semayang tani. Sebab awal tu dia ikut imam, sutrah imam tu sutrah makmum. Bila habis semua, dia carilah sutrah dia. Dia berjalan macam sini sikit. Dia kata, apa ni ustaz? Berjalan apa ni? Dia berjalan cari sutrah. Dia duduk tantu, tiang tantu, dia berjalan di sikit tantu. Sebab sutrah itu sebahagian ulama kata wajib. Tapi masalahnya apabila masyarakat kita ini dia mendahulukan emosi, perasaan dia daripada dia mendahulukan dalil. Kan? Okey. Fansarafat, mak dia pun balik. Dah panggil tak menyut, mak dia pun balik. Falamma kana min al-ghad atathu wa huwa yusalli faqala. Esoknya Radin, mak dia mai balik. Dia tengah semayang juga. Maknanya dia ni memang kuat semayang, pergi waktu mana pun semayang. Bagus ya. Bagus. Ya Juraish, kita macam mana tuan? Pergi waktu mana pun lena. Faqal, dia tanya juga soalan yang sama. Ya Rab, ummi wa salati, mak aku kau semayang, dia salat. Fansarafat, mak dia balik 2 kali. Sabar mak dia. Falamma kana min al-ghad, masa tu mana ada SMS, WhatsApp ke apa, telefonan, pakai terjun bi ya. Balik. Atathu wa huwa yusalli, pada hari yang ketiga dia tetap salat. Ya Juraish, faqal, mak dia panggil Juraish. Dia kata, semayang ke mak aku? Faqalat, kali ketiga ni mak dia pun doa. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil musimat. Mak dia angkat tangan doa. Doa ni kira doa dahsyat. Ya Allah, mak dia marah. Ghadban syadidan, marah yang amat sangat, 3 kalimat. Lebih pada doa tanggang. Doa ni, jangan engkau matikan Juraish
sehinggalah dia melihat sesuatu yang buruk ke atas dia. Tuan-tuan, di sini ada benda beberapa yang kita boleh ambil. Pertama, doa yang paling mustajab, doa buruk mak ayah kepada anak. Dia ada 3 doa yang tak ada hijab. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebut salasun da'awat mustajabat la syak fihinna. 3 doa yang paling mustajab, yang tidak ada keraguan padanya. Da'watul madlum, doa orang yang kena naya. Da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Pasal itu dalam musafir banyak doa. Yang ketiga, da'watul walid ala. Ulama hadis bila mereka bincang hadis ni, mereka kata apa? Nabi tak guna da'watul walid li, Nabi guna ala. Dalam bahasa Arab, bila digunakan da'watu ala, maknanya doa buruk. Sebab kalau doa baik, da'watul li. Kalau baik ni dia guna lam, kalau buruk dia guna ala. Maknanya dalam hadis ni nak habaq, doa yang paling mustajab antara doa baik mak kepada anak dengan doa buruk mak kepada anak, doa buruk lebih mustajab. Kalau dia kata, ya Allah bagilah anak aku jadi doktor, mustajab juga, tapi kurang. Tapi kata, ya Allah anak aku ni tak dengar cakap, bagi mati lalu lemah, mustajab tu. Sebab dia guna da'watu ala. Ala itu menunjukkan pada doa buruk. Sebab itu ketika mana Juraij doa buruk oleh mak dia, terus Tuhan mustajab. Mak dan ayah lah, unsur. Kita bagi laluan pada Hasan. Tak habis kita boleh masuk dalam kuliah akan datang. Bila mak dia doa macam tu, Allah mustajabkan doa dia. Walaupun doa buruk seorang ibu itu mustajab, tetapi Nabi larang untuk seorang ibu mendoakan keburukan pada anak dia. Sebab itu dalam hadis yang lain, Abu Daud meriwayatkan, Nabi menyebut, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'a naili fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Kita marah macam mana pun tuan-tuan, kita mesti kawan marah tersebut. Kita bimbang apabila Nabi kata jangan kamu mendoakan sesuatu yang buruk pada anak kamu, pada diri kamu sendiri. Ala anfusikum, ala auladikum, ala khadamikum, ala amwalikum. Pada diri kamu, anak-anak kamu, hamba-hamba kamu, harta-harta kamu. Tapi larang. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kata Nabi, la tuwafiqu, dibimbangi saat kamu mendoakan keburukan itu bertepatan dengan saat mustajabnya doa, menyebabkan Allah menerima permintaan kamu, yang akhirnya kita menyesal. Walaupun Juraij melakukan sesuatu yang buruk, sepatutnya mak dia tidak mengambil jalan yang mudah mendoakan celaka untuk anak dia. Hatta kan Nabi SAW sendiri dalam banyak hadis, apabila orang buat sesuatu yang buruk pada dia, berkata sesuatu yang kotor pada dia, melakukan sesuatu yang menyakitkan dia, tidak ada yang dibalas melainkan baik.
Dalam hadis sebut apabila datangnya Yahudi menyebut kepada Nabi, "Assalamualaikum ya Rasul." Celakalah ke atas engkau Muhammad. Aisyah yang jawab, celaka balik ke atas hang. Nabi tegur. Nabi hanya mengatakan wa'alaikum, ke atas engkau apa yang kau kata. Dan bila riwayat menyebut Nabi SAW pergi ke Taif. Taif tu, tengah-tengah Taif tu, kiri kanan dia bukit. Taif tu duduk tengah, kiri kanan dia bukit. Bukit belah ni, bukit belah ni. Taif tu tengah. Kita baca kisah Nabi dilontar, dibaling, berdarah, luka. Datang malaikat untuk angkat dua-dua bukit yang duduk di tepi kiri kanan tu untuk hempuk bukit. Apa kata Nabi? Biarkan, kerana mereka adalah golongan yang jahil. Mudah-mudahan daripada tulang sulbi mereka akan keluar manusia yang beriman. Hari ini tuan-tuan melihat di Taif keluarnya orang-orang yang beriman pada Nabi. Tapi kalau Nabi suruh empuk, kita kalau orang main tawak kat kita, tuan-tuan main semawa, dia kata hang nak suruh aku empuk, dia kata jangan dua bukit ni, hampir ambil bukit besar yang empuk. Tu kalau orang tahu kita kan. Tetapi apa sikap Nabi yang tak ada pada mak dia? Berpandangan jauh. Berpandangan jauh. Sebab itu dalam apa-apa keputusan kita, tindakan kita, perkataan kita, kita mesti lihat jauh. Kalau mak dia tak mendoakan keburukan pada Quraisy, boleh jadi hari yang keempat, kelima, keenam dia berjumpa. Tetapi kalau dia mendoakan keburukan kepada Quraisy dan Quraisy ditimpa benda buruk dan dia tak boleh bertaubat, tidakkah yang menyesal itu mak dia? Sebab itu agama suruh kita fikir panjang. Nabi dalam banyak tindakan dia fikir panjang. Contoh ulama ambil benda yang Nabi fikir panjang, yang sahabat pun tak nampak. Arab Badui yang kencing dalam masjid. Hadis Bukhari. Arab tu masuk kencing dalam masjid. Tuan-tuan, bukan masjid terapung, masjid Nabi. Masjid Nabi. Pancut kencing. Sahabat nak ligan. Betul lah tuan-tuan, takkan orang main kencing kita nak tengok. Okey ya, tak ada masalah. Tindakan sahabat itu betul. Sebab apa? Sebab perbuatan Arab itu biadab. Dan orang yang biadab ni kita kenal. Tapi bila dia nak ligan, Nabi kata biarkan dia, biar dia kencing pergi habis. Bukan makna saya orang ambil, oh ini dalil boleh kencing dalam masjid. Demam kita. Mai kawan tu selak kain dah penuh kan. Bilik ayam penuh, dia selak, dia pancut. Lepas tu Tok Imam kata, "Oi." Dalam hadis Bukhari, Nabi biarkan satu orang kencing sampai habis. Hang biar dia kencing sampai habis tu. Sekian basuh. Demam kita. Hadis itu bukan dalil kata boleh kencing dalam masjid. Sebab apa tak boleh kencing dalam masjid? Sebab perkara yang Nabi buat selepas itu. Nabi kata biar pi. Sebab kalau kita pi sabu dia, orang dia duduk tengah kencing, dia takkan berhenti kencing. Orang tengah kencing ni dia takkan berhenti kan. Bila kita ligan dia akan pi kencing kata ceruk, meramu kata ceruk. Lagi teruk kesan dia, mudarat dia tu, sehingga ulama buat keluar kaedah dia banyak akhafud dararain. Apabila bertembungnya dua mudarat, kita ambil mudarat yang paling ringan. Kencing dalam masjid mudarat, kencing dalam masjid haram, kencing dalam masjid tak boleh. Tetapi kalau kita ligan dia, mudarat yang lebih besar. Mudarat yang kecil dengan mudarat yang lebih besar, bila bertembung kita ambil mudarat yang kecil. Banyak agama ajar benda basic dia. Lepas tu, lepas dia habis kencing, Nabi kata apa? Ambil air, apa cawak. Dia bila tengok perbuatan Nabi, lah hadis tu kata apa? Allahumma arham Muhammad walahu. Allah rahmat Muhammad seorang, depa tu tak payah. Jadi depa nak lihat aku. Tuan-tuan tengok bagaimana kawan tu punya pemikiran pun. Nabi tegur pula. Nabi kata, hang bagus. Depa. Kita kata, Nabi kata apa kat dia? Qul doa Allahumma arham semua. Doa Allahumma arham. Jangan aku saya, doa semua. Tengok cantik. Maknanya dia punya pandangan jauh. Apa yang berlaku pada Quraisy,
doa dan sebagainya. Nanti kita akan bincang berkaitan kesan daripada doa tersebut. Boleh batalkan solat jika berlaku pergerakan anggota untuk off telefon? Tak batal. Tak batal. Kita mesti tutup. Kalau telefon bunyi kita tutup. Telefon bunyi kita tutup. Dan bahkan wajib untuk kita tutup. Sebab bunyi telefon itu dia mengganggu orang dalam solat. Mengganggu orang dalam solat, hukum dia haram. Mengganggu orang solat dalam apa bentuk sekalipun. Bunyi telefon, bau mulut, bau badan, pergerakan kita. Kadang-kadang bukan bunyi telefon ni, bukan bau badan ni, bacaan yang kuat juga mengganggu orang lain. Alhamdulillah bil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mana dah lah tak ketahuan hala Fatihah kita. Dia duk popuh hati dia, waladdallin. Kita dia waladdallin, kita kata aku Fatihah baliklah. Kita baru maliki yaumiddin, dia waladdallin, kan kita amin. Terutama sekali tu yang masa duk tawaf mai ke Allahumma arhamni, yang Turki kan. Allahumma arhamni, yang kita pun doa pun jadi neh semua. Lah kali biar pin baca aku ikut ke belakang. Ganggu orang tak boleh, tentang solat tak boleh ganggu orang. Sebab tu saya tengok kadang-kadang dia menimbulkan satu perasaan yang tak elok. Sebab tu Nabi SAW bila dia salat, ada orang baca di belakang. Habis sembahyang Nabi kata, siapa yang baca? Nabi kata jangan baca, melainkan Fatihah. Nabi kata jangan baca melainkan Fatihah. Dia mengganggu aku dalam salat. Nabi SAW tengah duduk dalam rumah dia, dengar orang baca Quran. Nabi selok teras rumah dia tu. Nabi kata, perlahankan bacaan Quran, kerana saudara kamu sedang bercakap dengan Tuhan yang salat. Jadi kita nak jaga. Kita buka, kita tutup. Tutup telefon. Kadang-kadang kita terlupa, bukan sengaja. Dan kadang kita ringtone ni kena jaga. Ringtone ayat Quran, saya bersependapat dengan orang yang mengharamkan ringtone Quran. Kadang-kadang alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmati, tergantung. Tu dah mengaji wakaf tak? Wakaf ladhi, wakaf cik, wakaf qabih, wakaf tumpak. Wakaf Quran ni, wakaf ibtidak tu, dia bukan ikut dan. Tani boleh wakaf, tani boleh ibtidak, dia bukan ikut dan. Semua wakaf-wakaf itu dia berdasarkan kepada ayat itu habis tak habis. Bahaya kalau kita cakap tak habis ni. Macam saya kata dekat Haji Gani, jom kita makan nasi kambing. Nasi duk kambing. Tapi kalau saya kata kat kau tu, jom kita makan nasi kambing, dia berkata jom. Lain dah bunyi. Tengah-tengah kita dah baca ihdinas sirat, tunjukkan oleh kami jalan, tergantung. Maka kadang-kadang putih ayat ni merosakkan makna. Haram tu kita berhenti 3 ayat-ayat yang tak tekan. Lagi satu bunyi dalam bilik ayat. Macam kita duk kata buang, dia buang telefon dalam seluar, dia buang dia gantung. Dia duk berak ni. Betul orang telefon. Sudais. Alhamdulillah. Sudais berak sebelah aku . Ini masalah tuan-tuan, masalah. Dia nak pergi tutup tak boleh, dia duduk sini. Kita habis sedah Fatihah, baca Quran dalam jamban, bawa masuk Quran dalam jamban pun tak boleh baca Quran. Ini benda-benda yang abik buat, alim tak buat. Quran ganggu kan. Bunyi Quran pun semua tutup. Bawa keluar tutup. Jangan bawa keluar tengok. Tokek angkat. Tak ada 3-4 tidak ada hadis. 3 kali 4 kali tidak ada hadis. Ini berkaitan dengan mandi sunat. Mandi sunat lepas jenazah, mandi lepas gerhana, mandi selepas pingsan, mandi selepas berbekam, dan ada nas. Ada hadis-hadis yang sebut tentang mandi sunat, seperti mandi selepas memandikan jenazah. Nabi kata siapa yang memandikan orang, dia hendaklah mandi selepas itu. Sesiapa yang mengiringi jenazah, hendaklah dia berwuduk sahaja.
Itu dalam hadis yang sahih. Kemudian mandi apa lagi? Mandi untuk ihram, mandi untuk Jumaat. Ada dalam hadis. Ada mandi sunat. Mandi untuk istisqa, mandi untuk semayang minta hujan, tidak ada dalam hadis. Cuma ada sebahagian fuqaha kias pada Jumaat. Tapi hadis kata kena mandi untuk semayang minta hujan, tak ada. Pasal apa tuan? Minta hujan artinya kemarau. Kira kemarau ni nak saya yang mana nak mandi? Tak ada hadis. Tak ada hadis. Cuma mandi selepas urus jenazah, mandi untuk Jumaat, mandi untuk ihram, itu ada dalam hadis. Mandi itu sunat, tapi mandi cara mandi wajib lah. Cuma hukum dia sunat. Okey, saya cukup dulu setakat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Nanti kita sambung balik kisah Quraisy ini dan beberapa pengajaran di sebalik daripada hadis ini. Terlebih kurang saya mohon maaf pada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.